kita biasa di luar sana menyebut tentang anak syurga. Anak syurga, ya. Biasa kita sebut tentang OKU, anak syurga. Tetapi sebenarnya ada cerita di balik kata anak syurga tu sendiri. Sebenarnya kata syurga adalah kata yang mendamaikan. Betul. Kata yang menenangkan. Tetapi ketika seseorang ibu bapa itu dianugerahkan anak OKU, sebenarnya mereka dianggap sebagai berketurunan tidak baik. Mereka disisihkan oleh masyarakat kerana benih yang baik mestilah menghasilkan pohon yang baik misalnya. Lalu perkataan anak syurga tadi adalah perisai untuk melindungi perasaan mereka daripada disisihkan. Itu sebenarnya. Bukanlah mereka memaknakan kata anak syurga bahawa anak mereka akan masuk syurga tanpa mereka memberikan apa-apa pendidikan, pengupayaan, pengetahuan agama. Tidak maksud begitu. Tetapi sebenarnya itu adalah satu keadaan defensif, melindungkan diri daripada kritikan-kritikan masyarakat misalnya, yang menganggap bahawa kalau mereka dapat anak OKU, mereka dapat anak sial misalnya. Maaf perkataan begitu saya menyebutnya. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Yayasan Mawaddah dan Langkah Studio. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus sedia dan juga terus setia bersama kami dalam Minmat Podcast. Dan macam biasalah, kita bawakan isu-isu menarik untuk anda. Kenapa Min? Semua podcast dia akan cakap macam biasalah, macam biasalah. Kita sebenarnya tak macam biasa. Kita hari ni luar biasa. Hari ni luar biasa. Jadi saya nak betulkanlah dia punya fakta tadi. Bukan macam biasa, tapi hari ni kita luar biasa. Sebab kita ada satu tetamu yang cukup istimewa bersama dengan kita. Baik, dan kita hari ini bawa orang istimewa. Dan memang kalau dulu ataupun selama-lamanya orang cakap orang yang OKU ni istimewa. Tapi adakah mereka terasa istimewa ataupun kita yang mengistimewakan mereka? Ini persoalan paling penting. Ataupun mereka rasa terasing. Dan mereka semua nak memperjuangkan hak mereka. So saya ada dua orang yang boleh bercerita tentang OKU hari ini, yang saya sangat jauh daripada topik ni. Bersama kita adalah Abang Rosli Ibrahim. Abang Rosli, apa khabar bang? Baik Terima kasih, baik, sihat. Alhamdulillah. Dan kita ada anak kepada seorang KU, Amin. Apa khabar Amin? Alhamdulillah. Baik, jadi saya seorang hari ni. Tak, saya anak orang KU. Abang Rosli OKU. Awak lah OKU. Bukan. Dia memperjuang OKU. Awak OKU. Okey, tak apa. Baik, jadi kita hari ini bersama dengan seorang penulis buku yang mencerahkan umat melalui bukunya Masyarakat Cantik. Ya, betul. Jujurnya saya mengenali Abang Rosli Ibrahim ni agak lama. Masa tu saya rasa di Lepak Maqasid. Abang juga datang ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, menceritakan tentang kisah-kisah perjuangan OKU. Banyak cerita menarik lah. Cuma saya nak mula mukadimah ni sebab kita nak fokus pada satu tajuk buku abang. Tajuk buku Masyarakat Cantik. Soalan paling asas. Kenapa ejaan cantik itu bukan cantik yang biasa ataupun DBP ni bang? Dia CHANTEK cantik. Kenapa? Ada makna tu. Jom kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertamanya ucapan terima kasih kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit perkongsian berkaitan buku Masyarakat Cantik. Asalnya ejaan Masyarakat Cantik itu memang menggunakan ejaan Rumi lama lah. Jadi tujuannya adalah untuk memerangkap pembaca yang hanya terpesona dengan bentuk. Antaranya saya lah terperangkap ni. Jadi kalau kita membaca dalam ejaan terkini, kita akan rasa dia tidak cantik. Ejaan tadi tidak cantik, ejaan tadi tidak sesuai dengan zaman. Tetapi sebenarnya dia adalah perlembangan kepada penyisihan terhadap OKU itu telah berlaku lama, sebelum ketika ejaan lama itu wujud lagi. Itu yang tersiratnya lah. Macam mana dengan cantik tadi dah wujud pengasingan tu macam mana bang? Kalau kita tengok latar ejaan Masyarakat Cantik itulah dalam sekitar 50-60-an. Jadi kita harus mengakui bahawa penyisihan ataupun penyisihan terhadap OKU itu berlaku dalam tempoh masa tersebut lah. Dalam masa 50-an, 60-an. Ataupun sebenarnya
hatta dia lebih jauh ke belakang lagi. Okey. Jadi macam Abang Rosli sendiri, mungkin sebelum kita nak masuk lebih lanjut berkaitan dengan isi kandungan ataupun maksud yang mendalam tentang buku Masyarakat Cantik ni, Abang Rosli mungkin boleh ceritakan permulaan daripada perjuangan seorang OKU itu sendiri, daripada peringkat pendidikan sehinggalah ke peringkat kerjaya. Macam mana agaknya perjuangan sebagai seorang OKU itu? Sebagai individu OKU, tentulah dia akan mengalami pelbagai pengalaman suka duka lah, sebagai seorang manusia lah. Saya sendiri ketika dilahirkan, memang dilahirkan dengan keadaan OKU penglihatan daripada kecil. Okey. So dengan keadaan tadi, saya mula tak sedar pun bahawa saya ni seorang OKU penglihatan. Sehinggalah kira macam saya tersepak cawan. Cawan diletak di atas lantai. Jadi saya jalan-jalan tersepak. Tapi keluarga saya tak marah. Sebab dia tak terangkan lah pada saya bahawa saya ni tak nampak. Mungkin dia kata saya tak sengaja tersepak kan. Jadi dia biar. Sehinggalah saya masuk sekolah dekat Darjah 1 di Sultan Ibrahim 1 Pasir Mas. Ketika itu saya duduk di hadapan. Okey. Di hadapan kelas lah. Kerana saya didapati tidak boleh membaca tulisan di papan hitam lah. Dan kemudian guru besar ketika itu memberitahu ayah saya bahawa saya tak boleh bersekolah di sekolah Sultan Ibrahim 1. Saya perlu dihantar ke sekolah pendidikan khas. Tetapi ayah saya tak tahu untuk macam mana nak menghantar saya. Jadi dia suruh ayah saya ke JKM Pasir Mas untuk daftarkan saya sebagai OKU penglihatan. Dan ketika itu ada dua cadangan. Pertama di Princess Elizabeth Johor Bahru dan di di Pulau Pinang. Dan ketika tahun 80-an kebanyakan orang Kelantan bekerja di Singapura. Jadi ayah saya memilih untuk menghantar saya ke Princess Elizabeth Johor Bahru dan dia boleh bekerja untuk buat bangunan di Singapura lah. Jadi setiap hujung minggu dia akan datang tengok saya lah. Ketika itu ada kebimbangan keluarga untuk melepaskan saya. Jauh tu pasal jauh ke Johor. Jauh ke Johor. Dia kata nanti siapa nak jaga dia, nanti dia kena bully, nanti dia kena pukul. Jadi ada kebimbangan itu. Dan sebenarnya dia mendatangkan konflik pada keluarga sendirilah, menyebabkan keluarga pecah dua. Satu nak menghantar saya ke sekolah, satu tak nak. Tetapi mak saya berkata bahawa kita tak akan tongkat langit. Jadi kita kena beri pendidikan pada dia. Jadi semangat mak saya untuk menghantar saya ke sekolah itu lah yang sebenarnya menjadikan diri saya sekarang. Kalau kata tanpa ketegasan mak saya untuk menghantar saya ke sekolah, mungkin saya masih bermain pasir di tepi rumah. Ataupun mungkin saya tak jadi apa-apalah. Jadi sebenarnya satu hutang budi yang saya rasa sangat besar adalah ketegasan mak saya sendiri yang sebenarnya sangat mementingkan soal pendidikan. Sebab mak saya orang Tanjung Mas, Naratiwat, orang Patani yang sangat bercakap tentang hak pendidikan. Ya, mungkin jadi semangat itulah yang mendorong dia untuk menyekolahkan anak-anak dia. Sekalipun bagaimana, sekalipun duduk berjauhan, dia kata tak apa, biarlah duduk berjauhan asalkan dia boleh mendapat pendidikan. Jadi ini mungkin satu pengajaran kepada ibu ayah di luar sana yang mempunyai anak OKU. Dalam hari ini mungkin sebenarnya kerajaan dah berikan macam-macam laluan. Kita ada pendidikan khas, kita ada pusat terapi yang bersubsidi dan sebagainya, dan sebenarnya pendidikan dan juga masa depan anak-anak itu perlu dikedepankan. Walaupun ibu ayah merasakan bahawa anak-anak OKU ini, bagi mereka, kita ni bermula daripada kampung, anak-anak ni perlu menjadi pelaburan besar bagi ibu dan ayah, bagi keluarga.
Tapi OKU pula, ke mana hala tujunya? Pendidikan. Nombor satu. Kerana laluan dah ada, peluang dah ada, saluran dah ada, kita kena ada sedikit perjuangan. Dan akhirnya, mereka juga akan menjadi insan-insan yang digelar sebagai aset untuk masyarakat. Ya. Saya nak tambah sikit berkaitan tentang perjuangan seorang ibu, Abang Rosli. Saya tengok statistik secara atas kertas, semakin ramai ibu tunggal dan juga ibu tinggal. Ini terma saya sendiri bang. Ibu tunggal dan ibu tinggal lah. Ibu tinggal maksudnya ibu yang ditinggalkan oleh suami yang tak bertanggungjawab. Saya nak pesan seperti mana kisah Abang Rosli Ibrahim, di mana maknya, ibunya sendiri memperjuangkan pendidikan. Kepada semua ibu tunggal dan ibu tinggal, tetaplah perjuangkan anak-anak punya pendidikan. Betul, setuju. Tetaplah perjuangkan walaupun tak ada suami, tak ada lelaki dalam keluarga. Seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah. Bila mana dia ni dilahirkan oleh ibu tunggal. Ayahnya tak ada, meninggal. Mereka duduk di mana? Duduk di Palestin pada waktu tu. Palestin pada waktu tu adalah satu buah bandar, sebuah kota yang sangat dahsyat. Mak dia meninggalkan kota yang perniagaan ke kota kapitalis, kota mewah, beredar ataupun bergerak ke Mekah untuk pendidikan. So di sini adalah bold move, satu tindakan yang sangat berani oleh sang ibu. Seperti mana juga Abang Rosli ceritakan, maknya sanggup tinggalkan ataupun keluar daripada kampung halaman untuk bawa Abang Ibrahim untuk duduk di Johor. Pendidikan perlu diperjuangkan oleh seorang ibu. Ya betul, sebab ini juga satu masa depan untuk anak-anak. Sebenarnya ada banyak peluang OKU di luar sana. Contoh kita di KL Kuala Lumpur, kita ada MAB. Untuk persatuan orang buta. Hatta kita ada persatuan-persatuan bagi anak-anak yang mahir untuk menggunakan kemahiran suara bertaranum. Contoh dalam bidang Al-Quran, bidang keagamaan, kita ada pertis untuk anak-anak OKU, perlihatan dan sebagainya, untuk mendalami Al-Quran. Jadi sebenarnya mereka ni dah pakar dalam bidang OKU dan mereka boleh guide, bagi petunjuk kepada anak-anak OKU. So tak jadi masalah lah kepada anak-anak ataupun kepada keluarga yang mempunyai anak-anak OKU. Umpamanya autism pun, ni ramai mempunyai masalah tersebut. Dia ada komuniti diorang tersendiri, dan insya-Allah kita dah tak malu lah bila ada masyarakat ataupun ahli keluarga kita balik kampung ada OKU, kita tak malu sebab semua dah ada kesedaran bahawa mereka juga manusia dan perlukan kepada hak yang sama seperti kita yang normal. Jadi Abang Rosli, saya ada beberapa kawan OKU. Antaranya OKU kaki ataupun panggil OKU apa tu kaki? OKU kaki lah. Physical. OKU physical. Minta maaf saya kurang mahir terma-terma tu. OKU physical. Satu hari saya baca status Facebook abang. Ni silap saya lah dalam tafsir. Apabila ada seorang lelaki bila nampak abang buta, dia sebut perkataan dia sebut lebih kurang lah bang ceritanya. Dia kata kat abang, tak apalah Allah tak bagi abang nampak banyak, jadi awak terhindar daripada dosa, mudah masuk syurga kan. Dan benda tu trigger abang lah. Dan kalau macam tu seolah-olah baik awak lah jadi buta biar saya celik kan. Sebab kadang-kadang banyak perkataan-perkataan orang luar yang dia konon nak menenangkan kita, tetapi sebenarnya buat kita menyakit hati. Baik kau tak cakap lah. Dan bila mana saya pula mencerap cerita tu dengan salah saya lah. Saya ada kawan-kawan yang cacat OKU physical. Bila dia cacat OKU physical, saya berjalan dengan dia, saya buat tempo perjalanan kaki tu tempo biasa, macam orang biasa. Sebab saya nak dia rasa saya treat dia equally. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Sebab dia walaupun dia lah sampai dia kata Rahmat slow sikit. Penat tak boleh catch up. So daripada dua kisah ni, salah info pada saya, nak layan orang seperti biasa. Pada masa sama abang pun triggered dengan conversation yang tidak perlu barangkali. Sebenarnya macam mana sebenarnya kami orang yang tidak OKU ni nak memahami citra dan juga perasaan mereka-mereka yang dalam kelompok terpencil ni. Baik, pertamanya saya nak memberikan satu sudut pandang tentang, kita biasa di luar sana menyebut tentang anak syurga. Anak syurga, ya. Biasa kita sebut tentang OKU, anak syurga. Tetapi sebenarnya ada cerita di balik kata anak syurga itu sendiri. Sebenarnya kata syurga adalah kata yang mendamaikan. Betul. Kata yang menenangkan. Tetapi ketika seorang ibu bapa itu dianugerahkan anak OKU, sebenarnya mereka dianggap sebagai berketurunan tidak baik. Mereka disisihkan oleh masyarakat kerana benih yang baik mestilah menghasilkan pohon yang baik misalnya. Lalu perkataan anak syurga tadi adalah perisai untuk melindungi perasaan mereka daripada disisihkan. Itu sebenarnya. Bukanlah mereka memaknakan
kata anak syurga bahawa anak mereka akan masuk syurga. Betul. Tanpa mereka memberikan apa-apa pendidikan, pengupayaan, pengetahuan agama. Tidak maksud begitu. Tetapi sebenarnya itu adalah satu keadaan defensif, melindungkan diri daripada kritikan-kritikan masyarakat misalnya, yang menganggap bahawa kalau mereka dapat anak OKU, mereka dapat anak sial misalnya. Maaf perkataan begitu saya menyebutnya, tetapi itulah tanggapan masyarakat misalnya. Jadi ini menyebabkan, sebab tu kalau kita tengok latar bagaimana perkataan anak syurga tu muncul, dia muncul daripada kalangan ibu bapa yang punya latar belakang agama. Itu lebih kurang dalam tempoh 2005 ke 2010, lebih kurang macam tu lah. Sebelum tahun 2000 kita tak kenal perkataan anak syurga ni sebenarnya. Itu satu perkembangan menarik dalam perkembangan istilah lah. Istilah yang tidak formal, tetapi kita harus faham kenapa istilah ini muncul. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya macam mana kita nak memahami OKU? Betul, sebagai seorang yang bukan OKU, tentulah dia tidak mudah untuk kita memahami keseluruhan kehidupan OKU itu sendirilah. Apa yang perlu kita lakukan adalah proses interaksi antara kita dan komuniti tadi. Baik. Bila kita berjumpa dengan OKU, kita tak boleh membuat kesimpulan-kesimpulan mudah tentang kehidupan mereka. Begitu juga misalnya seorang OKU juga, tentulah dia tidak boleh membuat kesimpulan-kesimpulan mudah tentang apa yang di luar kehidupan dia. Baik. Lepas tu, proses yang kedua adalah proses bertanya. Bermula dengan bertanya. Kita bertanya tentang latar kehidupan, pengalaman, dan sebenarnya kita cuba memakai kasut dia. Cuba masuk ke dalam kehidupan dia, walaupun tidak akan sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya kita berinteraksi. Ini penting lita'arafu tadi. Lita'arafu untuk kita saling mengenali. Bukan saling mengenali dari sudut perbezaan tubuh saja, tetapi juga mungkin mengenai pengalaman. Setiap orang ada pengalaman yang berbeza, apa yang dilalui. Dan sebenarnya ini proses yang berterusan dan berpanjangan lah. Bagaimana kita seorang individu datang untuk mengenali dan memahami, bukan untuk datang hukum sebenarnya. Baik. Tapi untuk memahami dan mungkin kalau ada apa-apa perkara yang mungkin kita boleh bantu, kita bantu. Baik. Itu saja. Okey Abang Rosli, kita nak pergi terus pada buku lah. Sebab saya ada baca beberapa review daripada kawah buku menunjukkan bahawa masyarakat cantik. Tadi Abang Rosli dah cerita cantik ni, dia satu karisma perkataan yang lama. Jadi kenapa ditukar kepada perkataan yang berbeza? Kerana itu juga penyisihan yang berlaku sejak tahun 50-an. Itu satu stigma ataupun mindset yang bagus bila kita lihat dari sudut perkataan lah. Cuma saya nak sebut kat sini, OKU sudah lama dijadikan objek inspirasi ataupun inspirational porn, iaitu ketika mereka bertarung sendirian dengan tangan dan kaki terikat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Hari ni ramai orang bercakap demi kelangsungan, perjuangan OKU, pelbagai dan sebagainya. Tapi masyarakat tetap juga tak ada kesedaran. Parking OKU, diorang belasah juga. Laluan OKU, dia buat tak tahu juga. Jadi dia letak meja. Buka meja meniaga. Ataupun banyak lagi laluan-laluan untuk pengguna tongkat bagi OKU penglihatan juga tak diselenggara dengan baik. Kan patutnya dekat lift ada braille untuk mereka tekan. Tak ada. Jadi untuk hari ni Abang Rosli sebagai OKU dan juga duduk dalam komuniti OKU, betul ke kita ni ada rasa berat? Kita ni rasa sayang dengan OKU ni? Ataupun sekadar semua tu hanya penunggang OKU? Ataupun yang buat kerja tu pun diorang ni istimewa dalam bab lain. Jadi macam mana Abang Rosli? Kita ni berat ke OKU ataupun sekadar kosmetik aja? Itulah dilema yang sedang kita hadapi sebenarnya. Sebab tu kalau secara tersiratnya sebenarnya kata masyarakat cantik adalah sindiran kepada orang-orang yang merasa istaghna, rasa cukup. Rasa cukup dengan apa yang mereka ada. Rasa sempurna dengan apa yang mereka miliki. Sehingga apa yang mereka anggap sebagai tidak cantik perlu disisihkan. Sebab tu apa yang saya mahu ajak adalah kita respect
respectability di others. Kita menghormati, menghargai, mengiktiraf kewujudan orang lain. Maksudnya kalau dari situ kita bermula, insya-Allah kita akan melihat orang lain itu sesuatu yang melengkapkan, sesuatu yang akan memberikan nilai tambah kepada kehidupan kita. Misalnya jika seorang ibu bapa itu dianugerahkan anak OKU, dia harus dididik, masyarakat harus dididik untuk melihat anak yang dianugerahkan kepada mereka itu sebagai melengkapkan kehidupan mereka sendiri. Tapi juga sebenarnya ketika masyarakat, di tengah-tengah masyarakat ada OKU, dia tidak boleh dijadikan inspirational point, objek inspirasi. Sebab kita hanya membebankan persoalan kurang upaya tadi pada tubuh orang tu tadi. Tapi kita tak melihat peranan masyarakat untuk mengupayakan orang tadilah dengan memberikan pendidikan, dengan memberikan, kalau dia menghargai, mengiktiraf kehidupan seorang tu kan, tentulah dia akan pergi, kita kena fikirkan macam mana kita nak bagi dia bagi dia pendidikan, bagi dia kehidupan yang sesuai dengan keperluan hidup dia misalnya kan. Jadi atas fikiran itulah sebenarnya masyarakat yang, kalau kita tengok masyarakat yang dia respect terhadap kehidupan orang lain, dia akan bangunkan misalnya, saya bagi contoh mudah lah. Kita buat singki yang rendah untuk kanak-kanak. Betul. Sebenarnya dia telah memenuhi keperluan kanak-kanak tadi sebenarnya. Bila kita buat singki yang rendah, bukan hanya kanak-kanak, mungkin orang yang mungkin tubuh badan dia rendah, mungkin boleh menggunakan singki tadi misalnya. Tak boleh berdiri, naik kursi roda. Tak kursi roda misalnya kan. Jadi dia telah melingkupi keseluruhan keperluan masyarakat tadi sebenarnya. Ataupun kita tengok penggunaan tile kuning misalnya kan. Betul. Dia membantu OKU Perlihan untuk bergerak bebas. Kita selalu cakap OKU kena berdikari, OKU kena berdikari. Tetapi bila kita menyediakan lift bersuara, menyediakan lift braille misalnya, menyediakan pejalan kaki tile kuning tadi, dia telah menyebabkan OKU tadi dapat berdikari sendiri tanpa perlukan bantuan. Tapi kalau kita tak ada benda tadi, kita cakap pula kita nak OKU berdikari, kan paradoks kat situ. Betul. Jadi kalau bercakap tentang penyisihan, ini lebih peribadi sikit lah bagi Abang Rosli. Kisah penyisihan apa? Pernah disisih kan? Bagaimana? Pernah mudah faham lah. Berapa banyak kali kena reject? Banyak kali kena reject. Kalau cerita pasal kena reject ni, ya bang. Setakat pergi kedai buku, orang anggap kita ni nak curi buku tu biasa. Saya kan suka pergi kedai buku, jadi tengok buku dekat kan. Tengok buku satu-satu, nak tengok tajuk kan. Jadi kita pula geledah daripada hujung ke hujung. Ya memang tu lah. Nak tahu kan. Kata macam orang jelik, tak apa, dia pakai mata macam sensor, tengok buku apa nak kan. Kita tak kena tengok satu-satu. Betul. Jadi orang kalau kedai-kedai buku biasa macam dekat Jalan Tokar Rahman, saya dah kenal masa zaman saya pakai baju sekolah lagi. Dia orang tak heran dah. Dia orang tak heran, dia tahu dah saya pakai baju sekolah pergi lepak kedai buku apa semua kan. Macam perpustakaan negara apa semua biasa. Kita pergi rak-kerak kan tengok kan. Orang tanya, ni apa nak cari buku apa ni? Saya nak cari buku lah. Jadi itu reject yang simple dalam kehidupan saya kan. Setakat contohnya saya dulu ada angan-angan nak jadi wartawan. Baik bang. Sukalah, memang saya suka bidang kewartawanan. Kewartawanan, betul. Saya suka dan pernah pergi minta kerja dekat surat khabar dulu. Dia tanya boleh tak guna mesin type. Padahal kita dah pandai lah, kita dah belajar dah guna mesin type kan. Tak boleh ke menulis? Sebab ginilah, stigma terhadap keperlihatan ni agak tajam. Misalnya kalau macam saya menulis buku ni kan, orang akan tanya, awak tulis sendiri ke? Awak tulis dengan apa? Sedangkan kita ada teknologi yang kita boleh cari maklumat itu melalui ujung jari. Kita type je lah. Betul. How blind read, how blind write misalnya kan. Keluarlah dekat YouTube, keluarlah dekat
handphone kita. Tetapi oleh kerana kita ada stigma yang tebal terhadap the otherness tadi, ada orang lain tadi, kita akan mendahulukan prasangka. Jadi bila saya kata saya menulis buku, boleh ke awak tulis? Awak tulis dengan braille ke? Macam mana awak tulis? Kan awak tak nampak. Atau misalnya kita cakap nak pergi sekolah, ada ke sekolah orang buta? Ada ke Quran braille? Misalnya kan. Jadi stigma itu datang daripada tak adanya pengetahuan sebenarnya. Jadi kata-kata Abang Rosli kepada orang yang pernah reject Abang Rosli satu ketika dahulu. Ni inspirational point ni. Tak, kata-kata boleh jadi semangat kepada OKU kat luar sana yang juga di reject dan mereka tak ada kesempatan nak meluahkan rasa mereka. Jadi Abang Rosli, kesempatan ni kita nak bagi tahu juga apa agaknya kata-kata Abang Rosli kepada mereka yang reject Abang Rosli. Terima kasih lah. Sebab korang reject lah, sebab saya boleh jadi macam ni. Yes. Sebab kalau tak ada orang tadi, jangan ingat tiba-tiba saya boleh tulis buku, terbit buku ni. Dia tak mudah perjalanan tu sebenarnya. Betul. Kena reject, kena dipandang rasa macam saya cakap tadi lah. Tapi benda tu saya anggap sebagai kemucuk. Kemucuk saja dalam dekat seluar kan, yang kita cabut kemudian kan. Tak ada apalah benda tu. Setakat orang pandang kita hina ataupun pandang kita remeh, saya dah tak heran. Sebab saya dah rasa satu ketika pujian dan kejian tu dah tak ada erti. Sampai ke tahap tu lah saya dah rasa. Maksudnya kau nak keji aku, no hal. Kau nak puji, saya tak melambung dengan pujian. Betul. Nak keji, saya tak rasa down pun dengan kejian. Baik. Sebab bagi saya satu benda yang kehidupan OKU kena lalui adalah kau kena lalui semua benda ni. Saya ingatlah satu mungkin agak sentimental. Guru dulu macam kita kan ada jungle trekking semua kan. Betul. So kawan-kawan saya guru ni, dia guru cilik lah, bahasa sekolah menengah. Dia bawa kita lalu longkang, lalu parit, lalu apa semua kan. Dah habis semua tu, dia cakap inilah hidup. Hidup ni macam tu lah. Kau kena jatuh longkang. Orang buta kalau tak jatuh longkang, dia tak akan mahir tentang hidup. Kalau dia tak langgar tiang, dia tak akan tahu peritnya pengalaman tu. Jadi kadang-kadang bila saya dengar cerita kawan-kawan untuk generasi lama, generasi baru di sekolah orang buta, di mana longkang ditutup, ada pagar, saya kata korang tak akan jadi manusia yang hebat. Sebab korang tak pernah langgar tiang, korang tak pernah jatuh longkang. Kami dulu di sekolah Princess Elizabeth, apa tak ada. Kami jalan tanpa tongkat, berbukit bukau, longkang merata-rata. Tak pernah kami jatuh. Sebab itu dah jadi macam peta dalam otak kami dah. Menyebabkan kami melalui hidup ni. Sebab tu sampaikan cikgu mobility, orientasi dan mobility, cakap orang buta ni kalau bagi sebatang tongkat, dia boleh round satu dunia. Betul. Tu saya sebab kegelapan itu bukanlah hal yang menakutkan bagi orang buta. Masya Allah. Sebab kalau kegelapan itu ketakutan, dah lama orang buta akan duduk diam dan tak buat apa-apa. Betul. Saya kadang-kadang spontan lah ni. Betul Abang Rosli. Sebab kita santai. Saya teringat satu keadaan. Saya pernah bawa ayah saya nak pergi ke Brickfield. Ayah saya pegang tongkat, saya pegang tangan dia. Jalan di seberang jalan. Dia di bahagian tepi, dan di bahagian jalan yang sebelah sana pula agak jauh lah sebab jalan raya besar. Ada seorang kawan dia. Dan saya tak tahu itu kawan dia. Jadi dalam keadaan kami berjalan berselisih dalam keadaan yang jauh. Contoh kawan itu duduk jalan belah sana, ayah saya duduk belah sini. Tiba-tiba tengah jalan dia berhenti, dia kata, Lola, Ustaz Mano, mata duduk tak nampak. Tapi dalam keadaan dia berselisih tu, dia boleh ada sense tau. Betul. Dia boleh ada sense, ada bau. Allah, dengar ramai manusia kat Brickfield tu, dia boleh selisih tu, dia boleh Ustaz Mano, dia bunyi tongkat dia boleh dengar. Jadi pemetaan yang dalam kepala itulah yang Abang Rosli nak bagi tahu tadi. Mereka dididik daripada bentuk kehidupan untuk mengenal pasti semua. Ini bukan laduni sekeliling. Ini bukan ilmu laduni tau. Betul. Kadang-kadang kita ni yang celak, yang segar, kita kata ni laduni aku ni. Kalau nak sebut laduni ni, orang buta lebih laduni daripada kita. Betul. Saya nampak depan mata kan. Dia kat sana ujung, kita kat sini ke bawah. Ustaz Mano, macam mana boleh nampak?
Kita yang celik ni pun kadang-kadang depan mata kita tak tegur. Kan? Tapi ini yang kita nak sebut tentang pemetaan dalam kepala yang mereka lalui untuk kehidupan mereka. Dan Abang Rosli dan Amin setuju tak bahawa ada biasa kita dengar dalam kitab, dalam tulisan, kalau kita belajar pasal rijal hadis kan, bila mana seorang ahli hadis tu atau pemperawi hadis tu bila dia buta, dia akan mempunyai ingatan yang lebih kuat dan pendengaran yang lebih baik. Dan biasa kalau kita tengok dekat take note, dia akan cakap apa, begitulah Tuhan melebihkan manusia yang ada kekurangan dengan kelebihan yang lain. Betul ke wujud? Sebab tengok macam daripada cerita ni macam betul, bila kurang kat sini lebih kat sini, ataupun itu hanya kita kata disebabkan dia kekurangan kat sini, diorang melatih lebih deria yang lain. Macam mana bang? Saya berlatih lebih sebenarnya. Melatih lebih. Latihan itulah penyebab pada deria tu. Sebenarnya bukan tiba-tiba gifted gitu lah. Gifted ataupun laduni, tak lah. Dia latihan. Sebenarnya proses latihan. Sebab orang buta main pingpong ball bearing kan, dekat bawah net kan. Jadi bila kita smash tu, awak bayangkan hanya bunyi angin. Tapi telinga dan deria rasa boleh kenal arah gerakan angin tu. Kalau kita sembang dengan orang biasa, orang akan kata, oh ini adalah ada kuasa jin ke, Six sense lah. Tak, yang dikatakan six sense tu sebenarnya adalah gabungan semua deria tadi. Yang dilatih. Yang dilatih. Sebab tu macam cerita pengalaman Ustaz Amin tadi, ayah tadi kan. Dia sebenarnya ketukan tongkat tadi, sebab setiap orang dia ada seni mengetuk tongkat yang tak sama dengan orang lain. Oh, unik sendiri ya? Yes. Sampai ke tahap dia boleh kenal. Jadi ketukan tongkat saya tak akan sama dengan ketukan tongkat ayah Amin. Oh ya ke? Takkan sama. Rentak dia, cara dia pegang lembut, pegang tongkat tu, dia seni dia lain. Dia sama macam orang menulis gunakan pen misalnya kan. Betul, dia tak sama. Dia punya vibration tulisan itu tidak sama sebenarnya. Sebab masing-masing manusia ni dia ada uniqueness dia. Keunikan yang tersendiri. Dan keunikan ni dia tidak datang tiba-tiba tau. Baik. Dia datang melalui pengalaman, melalui pengetahuan dia apa semua kan. Jadi macam contohnya orang buta boleh berjalan tanpa tongkat apa. Itu dia dah, saya kadang berselisih dengan kawan kan, dia dah tahu dah minyak wangi yang saya pakai. Dia dah tahu dah dari segi gerak nafas saya, ataupun dia salam tu, dia dah kenal dah haba tangan saya tu. Saya rasa benda ni bukanlah hal yang miracle tau. Saya terus terang dalam broadcast ni cakap, kalau pendengar mendengar, ini bukanlah hal yang tiba-tiba gifted dapat, tak. Dia melalui pengalaman. Suatu bila orang kata untung jadi orang buta hati terang. Orang selalu kata macam tu kan. Lepas tu saya kata, dekat KL banyak tukar urut orang buta tau. tak. Sebenarnya dia belajar benda tu. Dia belajar. Lepas tu bila dia kata kan, dia kata oh bagus jadi orang buta hati terang, boleh jalan. Habis boleh masuk syurga. Cik tak nak ke jadi buta masuk syurga? Tak nak pula. Balas balik saya balas balik, tak nak pula. Saya kata kan best masuk syurga hati terang. Cik tak nak hati terang. Jadi sebenarnya kata hati terang tu sebenarnya kata yang ada masalah kat situ sebenarnya. Apa yang dia maksudkan dengan hati terang? Saya pernah dengan seorang tu, saya gertak dia, kata apa cik nak masukkan hati terang? Tak, dia kata sebenarnya hati terang ni maksudnya buat baik boleh, buat jahat boleh. Tu sebenarnya dia orang maksudkan. Mudah buat baik, mudah buat jahat. Habis orang bukan UKU pun sama juga. So kadang-kadang kita melihat UKU ni sebagai orang lain tau. Orang yang terlalu istimewa, terlalu hebat. Itu satu sisi. Di satu sisi lain, kita melihat terlalu jahat, terlalu, dia sebenarnya seolah-olah, kenapa kau tak letak di pertengahan, wasatiyah? Dia adalah manusia yang sebenarnya jika seorang diberikan intervensi kehidupan, baik pendidikan, baik kehidupan pekerjaan misalnya, dia akan menjadi apa sahaja. Dia boleh menjadi baik, dia boleh menjadi jahat. Jadi bila kita berjumpa dengan OKU, kita harus melihat dia sebagai manusia yang ada dua sisi. Sisi baik dan sisi jahat. Sisi yang putih, sisi yang hitam. Dan sebagai manusia, pengiktirafan itu yang kita perlukan sebenarnya. Baik, menarik. Kalau tahun ini, tahun 2023, kiranya umur Cik Rosli atau Baba Rosli 50 tahun Ya.
Wow. Jadi apa agaknya nak masuk ke abad yang baru ni, nak masuk tahun baru ni kan, 2024 ni, nak masuk umur 51, perancangan-perancangan yang mungkin yang terhadapan lah untuk AKU ataupun untuk Abang Rosli sendiri. Kan ada buku lagi ke macam mana? Saya nak siapkan buku lah. Buku lagi Alhamdulillah. Berkat sekitar AKU juga Elok ke macam lah. mana? Tak. Kalau kita banyak Ada sibuk pelbagai. dengan buku ni, tak sempat nak fikir nak menikah lagi. Tak larat dah. Tak larat, tak sempat Tak larat dah. nak nulis buku kan. Dia guna kat situ. Abang Rosli tadi sebut bukan buku AKU lagi buku pelbagai tu antaranya genre. Kita tak tahu tu genre. Saya sebenarnya pernah bentangkan beberapa kertas kerja berkaitan falsafah. Okey, betul. Juga tentang muzik. Saya pernah membentangkan 2021 tentang estetika kerohanian dalam muzik rock. Estetika kerohanian dalam muzik rock. Oh, ini boleh buat ceramah ni dekat masjid ni. Dah, saya nak lock untuk tajuk PhD. Saya sebenarnya dah siapkan kertas kerja tu separuh, tapi separuh lagi saya dah siapkan. Cuma saya nak rumuskan, saya nak buat dalam bentuk buku dengan bab-bab yang lebih lebih tersusun lah. Maksudnya lirik-lirik lagu-lagu rock yang dahulu, contohnya lagu Left Handed sebagainya, ya, itu diterjemahkan untuk dikaji apa unsur kerohanian dalam lagu-lagu tu. Ataupun sebenarnya macam not lagu music. Left Handed Maghrib tu lebih kepada lagu dakwah lah. Tapi kalau lagu-lagu macam Dhamma Sutra tu lebih kepada agak tema berat lah. Contoh bang satu, walaupun buku belum siap kan, kita nak teaser lah. Contoh satu topik ataupun satu bait atau yang orang kata kena kongsi, ini yang masukkan sebagai estetika kerohanian dalam muzik. Contoh satu. Sebenarnya saya punya pandangan mungkin agak berbeza dengan pengkaji lain. Saya melihat bahawa ada idea-idea sufisma yang sangat kental dalam lirik-lirik tahun 80-an dan 90-an sebenarnya. Utamanya macam lagu-lagu S. Amin, Lolok, M. Nasir sebenarnya kan. Dan saya membahagikan tema-tema tadi dalam konteks hubungan manusia dan alam, perdebatan-perdebatan tentang konsep cinta dalam pandangan sufisma misalnya kan. Kalau saya boleh nak bertanya Abang Rosli, kenapa pengaruh sufism itu menebal dan kuat dalam lirik-lirik lagu tahun 80-an? Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, tahun 90-an tu baru pendidikan Islam secara formal, mana orang mula pakai tudung elok. Sebelum tu dia pakai tudung, anak tudung je. Di tahun 80-an tu mungkin Abang Rosli hidup dah ada zaman tu kan. Jadi kita nak tahu apa pengaruh sufism, macam mana boleh masuk kat lagu-lagu kita. Ada kena tengok juga sebenarnya latar belakang penulis lirik itu sendiri. Sebenarnya kena tengok latar belakang pendidikan. Kalau biasa dengar tentang surrealism, daripada idea surrealism ni sebenarnya mereka banyak memahami tentang sufisma. Begitu juga sebenarnya tema-tema awal tahun 80-an, tema alam. Sebenarnya macam saya baru lepas cakap pasal lirik-lirik harmoni misalnya lagu Dia. Nanti boleh balik type lagu Dia harmoni misalnya. Kalau ada tengok Zubi Ali yang ada latar belakang pendidikan Islam misalnya, telah memberikan pandangan tentang Tuhan yang tak terbatas misalnya dalam lirik dia. Jadi misalnya juga lirik oleh Syairil Anwar misalnya. Jadi tu jelas tahun 80-an lagi dah start idea tentang idea, tapi dia bermula tentang renungan-renungan tentang alam, tentang manusia. Betul. Dan akhirnya balik pergi kepada tema-tema ketuhanan. Jadi kalau satu perbincangan dalam lah. Jadi kalau akan datang, rosaknya satu-satu produk lagu ni, dia bukan datang daripada penyanyi sendiri, tapi pembuat lirik dan juga pengubah lagu juga, komposer. Ada peranan untuk merosakkan industri muzik dan seni juga. Sebenarnya yang penting kalau kita nak tengok perkembangan lagu muzik tu sendiri adalah mesti datang daripada penulis lirik itulah. Kalau kenapa lagu sekarang tak menarik, sebab sastra telah tertinggal daripada penulisan lirik sebenarnya. Begitu juga tentang filem misalnya kan. Jadi kalau kita nak tengok, kita nak kembalikan balik kegemilangan seni dan kebudayaan, kita mesti kembalikan balik sastra itu sendiri. Sebab
Sastra tu nadi, jantung kita. Ya, bahasa itu adalah nadi segala-galanya lah. Dialah yang akan menerbitkan pengetahuan, pengalaman, akan mengungkapkan pengalaman semua lah. Sebab saya pun pernah berjumpa Sembang dengan Fitri Yahya. Kan dia kan banyak buat lagu-lagu, lirik lagu. Ikhwan Fatana contohnya diberikan peluang untuk buat macam-macam lagu urban, tapi dia kata aku tetap nak style lagu Islamik. Sebab kalau orang macam dia dah tak ada, siapa lagi lirik Islamik nak keluar? Tak salah dia tulis buku tentang nasyid kan. Tulis buku nasyid. Fitri Yahya pun saya ada jumpa dia dekat Simposium Muzik tahun lepas. Yes. Jadi orang macam tu sebenarnya kurang lagi, Mat. Jadi awak boleh lah menulis lirik lagu. Awak banyak berjalan. Yalah, banyak berjalan tapi tak kurus. Banyak berjalan tapi tak kurus. Jadi itulah antara buku yang saya sedang garap. Usahakan. Dan kemudian antara yang lain? Antara lain misalnya saya sebenarnya memberontak. Saya sebenarnya menulis ni kerana saya nak membubarkan gelisah. Membubarkan gelisah. Tajuk buku tu. Membubarkan gelisah. Ni kalau dapat dekat sebab penulis ni. Kadang-kadang bila saya melihat biasanya saya menulis tentang OKU kerana saya rasa buku-buku berkaitan OKU tak ada yang, kalau saya melihat kualiti penulisannya tak mencapai standard antarabangsa. Sebab tu Masyarakat Cantik cuba mengangkat tema-tema OKU dalam bentuk wacana yang saya kira mendahului zaman lah sebenarnya. Dan bila saya menulis makalah tentang filem bertemakan OKU, saya menggarap tema-tema filem tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an. Jadi sebenarnya melihat bagaimana penyisihan terhadap OKU ni ada dalam perfilman Melayu sendiri sejak tahun 50-an. Sekarang ni diorang tengah buat style ni yang baru Rosli. Diorang tengah buat style 80-an yang VO tu kan, bila cakap betul. Abang Rosli boleh buat VO dah tu. Bagus kau Rosli. Bagus ya. Di mana Tapi itu dia Azura? macam balik kepada tahun 80-an tu sebenarnya. Ya, betul. Pemilihan kata sastra. Sebab kita dah merindui zaman itu kerana dia ada kekuatan kepada bahasa dan bahasa tadilah. Sebab tanpa kekuatan tu kebudayaan tak akan dapat dibina lah. Baik. Abang Rosli, saya ada dua soalan terakhir. Yang dua soalan terakhir ni tipikal soalan lah sebagai kami, sebagai pendakwa, orang yang dekat agama ni. Kita banyak bincang tentang fiqh OKU. Abang rasa kat mana kelompongan bila mana orang agamawan cerita pasal OKU ni sebenarnya? Kasih sabar, redo, tawakal jadi pesannya. Ada tak sisi lain yang boleh untuk kita kembangkan? Sebenarnya itulah jerangkap sama yang menjadi masalah kepada golongan agamawan. Secara jujurnya, bila komuniti agamawan datang kepada UKU, mereka akan selalu cakap tentang anda perlu bersabar, anda perlu redha, anda perlu terima. Tetapi sila buktikan bahawa ada UKU yang telah bunuh diri kerana tidak sabar, kerana tidak redha dengan Tuhan, kerana tidak redha dengan takdir misalnya. Tak ada. Kenyataannya tak ada. OKU menerima seluruh persoalan takdir itu dengan sepenuh hati, tanpa bantahan. Tetapi apa yang kami mahu katakan adalah kenapa golongan agamawan tidak menjadikan kami sebagai manusia yang perlu dihormati. Maksudnya dalam konteks karamah insaniah. Maksudnya setiap insan itu harus dihormati. Karamah insaniah tadi, kemuliaan insan tadi sebenarnya. Jadi dengan ini kalian akan melihat kepentingan meletakkan OKU untuk disantuni. Sebab tu akhirnya terbinalah fiqh OKU. Fiqh OKU ini bukan hanya cakap tentang peribadi, tentang beban taklif syarak kepada peribadi, tetapi dia akan lebih meluas lagi sebenarnya. Dia akan cakap tentang bagaimana kita nak bina masjid yang mesra OKU. Betul. Macam mana kita nak sediakan tempat ambil wuduk yang boleh digunakan oleh pengguna kursi roda misalnya. Betul. Ataupun macam mana kita nak memikirkan untuk membuat satu penanda kepada arah kiblat untuk orang buta misalnya. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya mudah saja, tidak memerlukan kos yang tinggi misalnya, ataupun penggunaan kapet yang bila kita lalu, kita jalan, kita tahu kedudukan soft di mana, arah kiblat di mana. Itu tak memerlukan kos yang tinggi pun sebenarnya, dan tidak melibatkan perubahan yang besar sebenarnya. Jadi sebenarnya asalkan
kita respect the others. Kita menghormati karamah insaniah tadi sebenarnya. Dari situlah bermulanya fiqh OKU tadi. Kan? Kemudian perbincangan yang lebih rinci itu satu perbincangan yang lain lah. Tetapi asas kepada fiqh OKU adalah pertama, dia harus melihat, dia tidak bercakap tentang rukhsah saja, tetapi dia bercakap tentang arqaq, maknanya melepaskan belenggu. Macam mana kita melepaskan belenggu seseorang yang okey penglihatan yang tidak boleh membaca buku sighted tetapi adanya buku braille, ataupun bagaimana kita nak menyediakan Al-Quran braille di setiap surau dan masjid misalnya. Maksudnya kita melepaskan belenggu dia yang mungkin tak boleh membaca Quran sighted, dia boleh membaca Quran braille. Itu maksudnya arqaq. Terima kasih. Ya, saya tersentuh dengan apa yang dibawakan oleh Rosli, sebab bagi saya macam mana saya nak sebut sekarang ni apa yang saya nampak, orang tak nak perjuangkan isu-isu OKU macam yang disebutkan tentang facilities OKU tadi. Mungkin tak menguntungkan mereka, ataupun keputusan itu tidak popular kerana community OKU itu tak besar. Jadi apa agaknya kesan dari sudut politik, contohnya dari sudut nama dan pengaruh untuk kita buat benda-benda yang disebutkan oleh Abang Rosli tadi. Dan mungkin bagi mereka juga beranggapan cukup tersedia 1-2 tempat yang kita ambil gambar, masukkan video, nak tunjukkan yang kita mesra OKU, cukuplah. Jadi tak perlulah untuk semua. Jadi bagi Abang Rosli sendiri nak menjawab pertanyaan, persoalan-persoalan ataupun cakap-cakap orang macam ni, apa kata-kata Abang Rosli? Dia, kenapa orang berfikir bahawa komuniti OKU ni komuniti yang tak menguntungkan? Satu, sebenarnya sebab komuniti ni telah lama terpencil. Mereka dihilangkan daripada pandangan masyarakat. Kerana kalau kita tengok biasa saja, kewujudan rail untuk OKU penglihatan ataupun RAM, sebenarnya dia mengembalikan kewujudan. Dia mengembalikan OKU ke tengah-tengah masyarakat. Itu satu sisi yang tersembunyi lah. Bagaimana sebenarnya kalau kita tengok OKU tadi cuba dihadirkan dengan keadaan-keadaan tadi, dengan keadaan wujudnya RAM, tetapi paradoksnya pula kat sini, RAM tadi dianggap, ataupun yang pejalan kaki tadi dianggap sebagai pengisi khas jalan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kenapa misalnya tadi, yang pertama tadi tahap OKU tadi telah dihilangkan daripada pemandangan masyarakat. Lalu ketika OKU diwujudkan dalam keadaan RAM tadi, mereka sebenarnya tak wujud secara nyata. Mereka hanya wujud dalam bentuk gambaran fasiliti, kemudahan awam tadi, tapi tanpa individu tadi. Okay. Kemudian masyarakat menganggap bahawa penting ke OKU ni diwujud dalam tengah-tengah masyarakat? Kerana bukankah orang yang kurang upaya tadi telah mencacatkan suasana, telah mencederakan suasana ni tadi? Okey. Inilah yang dilema yang berat sebenarnya nak dipecahkan oleh komuniti OKU. Bagaimana mereka nak hadir dalam masyarakat yang menganggap mereka tak penting. Mereka ni bagaikan hilang tak dicari, wujud pun tak memberi bekas. Okey. Tu saya nak bagi frame yang pertama. Okey. Frame yang kedua adalah bagaimana kita nak pecahkan persoalan ni. Sebab tu saya menyeru pada masyarakat komuniti OKU untuk keluar ke tengah-tengah masyarakat, menghadirkan diri mereka, menunjukkan diri mereka ke tengah-tengah masyarakat, menyatakan jangan lagi kita bercakap di celah kain. Jangan lagi kita cakap di dalam kelambu, sorok, diam-diam, berbisik-bisik. Tak. Ini bukan masanya untuk kita buat benda tu. Sebab kalau selagi komuniti OKU mendiamkan diri, selagi itulah anda akan dibenamkan ke dasar. Betul. Baik, maksudnya perjuangan untuk melengkapkan diri anda sebagai satu keperluan masyarakat perlu untuk diteruskan. Dan ia juga saya kira disokong oleh kerajaan melalui bajet 2024
yang mana memperuntukkan 1.2 bilion untuk golongan OKU. Dan kalau sebelum ni allowance bagi program pemulihan dalam komuniti RM150 dan dinaikkan kepada 300 sebulan, dan ia memanfaatkan kepada 18,000 pelatih OKU, dan juga 50 juta ringgit lain manfaat untuk OKU micro. Jadi dari segi bajet mungkin ada lah kat situ. Cuma dari segi kesedaran masyarakat, yang kita bincangkan kesedaran masyarakat, kesedaran umum, kesedaran pihak-pihak swasta yang membuat facilities, adakah ianya mesra dan melengkapkan OKU duduk di dalam tengah-tengah masyarakat. Ini soalan terakhir saya, Abang Rosli. Saya perasan Abang Rosli bahawa OKU sendiri dipergunakan, dan mereka rela dipergunakan dan diperalat. Mereka juga bahasa mudahnya, minta maaf sebut, OKU sendiri tidak suka untuk dipergunakan. Kalau abang boleh nasihatkan kepada rakan-rakan OKU, saya tak tahu abang setuju ataupun tidak, apa nasihat yang tulus ikhlas abang kepada sahabat-sahabat OKU ataupun untuk, kalau kita kata, golongan abang sendiri? Saya sendiri tak jelas tentang saya biasa dengar perkataan masyarakat cantik ni mengatakan OKU diperalatkan. Saya melihat itu adalah cara pandang bias. Baik. Cara pandang bias kalian yang melihat bahawa oleh kerana ini hubungan kuasa antara yang lemah dengan yang kuat. Baik. Yang kuat akan kata yang lemah ni sentiasa ditindas. Yang lemah ni sentiasa diperalatkan. Baik. Benarkah begitu? Sebab kebanyakan orang yang melontarkan perkataan bahawa OKU diperalatkan tidak memberikan bukti yang jelas tentang proses memperalatkan tadi. Proses memperalatkan OKU. Ataupun ada perkataan yang lebih nakal, misalnya OKU memperalatkan kecacatannya sendiri untuk hidup, misalnya. Tetapi sebenarnya begini, macam disebut tadi tentang ketika tangan dan kaki diikat dan dicampak dalam laut, kemudian mereka suruh OKU tadi berjaya. Anda boleh berjaya ketika dicampak dalam laut bergelora. Dan ketika sampai di tepian dan dia berjaya lepas daripada gelora laut tadi, maka dia diangkat. Anda telah berjaya. Anda telah mengharumkan negara. Anda telah melepasi kecacatan anda sendiri. Bukankah itu satu yang paradoks? Jadi kata OKU diperalatkan ni harus diperhalusi lagi. Harus diteliti kembali. Adakah anda bercakap itu dalam konteks anda sebagai orang yang kuat dan melihat OKU sebagai yang lemah, maka yang lemah tadi sentiasa diperalatkan. Oleh siapa? Tentulah oleh orang yang kuat. Betul. Jadi sebenarnya siapa disalah di situ? Yang memperalatkan ataupun yang diperalatkan? Menarik. Baik. Wow, menarik. Baik, terima kasih. Saya rasa kita perlu dapatkan segera Masyarakat Cantik. Buku Masyarakat Cantik ni kan, sebab dari segi penulisan, pemahaman, sindiran yang dibawa oleh Abang Rosli ni cukup lengkap. Kita bukan sahaja sekadar membaca, bukan sekadar melahirkan kesian, tetapi kita akan hidupkan rasa ihsan. Yang mana ihsan ini bukan sekadar kesian, sabar, tawakal, tapi ihsan tu apa agaknya tindakan kita sebagai seorang manusia untuk memastikan masyarakat kita lengkap dengan segala keperluan dengan wujudnya OKU. Dan apa yang boleh saya juga bawakan di sini, persoalan yang saya nak bawakan, berapa lama siapkan Masyarakat Cantik ni, Abang Rosli? Ada isu tulis? Sebenarnya kalau kita tengok dalam perkata pengantar Masyarakat Cantik, dia adalah catatan Facebook sebenarnya. Dia catatan Facebook je. Setiap kali gelisah tulis. Bubar gelisah. Jadi macam lega. Lega. Dia healing lah. Healing kan. Orang sekarang healing kan. Lega apa semua. Okey. Kemudian sebenarnya saya tak berniat pun nak tulis jadi buku. Orang saya apalah catatan Facebook jadi buku. Kawan-kawan senang kata macam tu tak. Tapi tak apa. Saya kata mungkin catatan ni catatan yang lebih murni. Catatan yang kita kata rasa macam feeling dia lebih lah. Sebab tu kadang-kadang kalau anda membaca dia macam dengan bahasanya, dengan
agak emosionalnya. Dan kena faham juga dalam konteks catatan ni adalah konteks 2013 dengan 2015. Dan konteks ni adalah ketika saya sedang mengadvokasi OKU, isu-isu OKU di Malaysia melalui program OKU Bangkit 2012. Setelah kita menghantar memorandum kepada Suhakam 2012 lah. 2012. Start dari situ sebenarnya gerakan sosial OKU di Malaysia baru bermula. Jadi OKU Bangkit ni adalah pemula, perintis awal kepada gerakan sosial OKU lah. Yang sebelum ni tak ada sebenarnya. Itu kena baca bahagian-bahagian akhir lah. Kena baca lah, takkan nak cerita semua. Tak nak cerita semua kan. Jadi bila begitu, itulah terhasilnya Masyarakat Cantik. Baik, tahniah kepada Abang Rosli atas penerbitan Masyarakat Cantik. Nak dapat kat mana kan? Kita boleh pergi ke kawah buku ataupun kita boleh dapatkan melalui link kita. Ada link. Dekat komen ni kita letak sekarang ni kita bagi mudah lah, Man. Bagi mudah. Dah tengok, dah rasa seronok, rasa macam terbakar pula. Abang Rosli macam nak attack kita ni. Ada masuk-masuk tertentu kat situ. Jadi kalau nak dapatkan, tengok je, klik link yang dekat bawah ni. Terus anda dapatkan segera penghantaran terus sampai ke rumah anda. Bacalah, nikmatilah inspirasi dan juga rasa gelisah, suara hati yang selalu dibubarkan gelisahnya oleh Abang Rosli. Anda kena baca, sebab bagi saya bukan sekadar kita memahami OKU itu dari sudut hari ini, tetapi juga satu sunnah bagaimana Nabi menyantuni Abdullah ibn Maktum dan juga sahabat-sahabat Nabi OKU yang lain. Itu juga memberikan inspirasi kepada kita, insyaAllah. Baik, saya tutup dengan satu hadis yang masa tu bila saya baca hadis ni, guru saya bagi satu sisi pandang yang berbeza. Dia sebenarnya juga kaitan tentang hadis ni, kalau ulama bahas berkaitan tentang kelebihan Bilal bin Rabah. Bila mana Nabi solat, Nabi dengar bunyi tapak kaki dalam syurga. Maka Nabi tanya kepada Bilal, apa amalan yang kau buat sampai kau ni dalam syurga waktu aku solat? Maka Bilal kata dia ambil wuduk, selepas ambil wuduk dia solat sunat 2 rakaat. Solat sunat wuduk. Tapi menarik guru saya Ustaz Omar, dia bawa sisi lain. Dia kata apa, begitulah Nabi mengenali sahabatnya. Walaupun dalam solat Nabi kenal bunyi tapak kaki Bilal, walaupun Nabi tak toleh. Dan bila Ustaz Omar cerita kepada saya dengan kawan-kawan, dia kata apa, adakah kita kenal sahabat kita macam mana Nabi kenal Bilal bunyi tapak kaki? Dan tadi bila Amin cerita bagaimana ayah kepekaan tu, subhanallah, ini satu benda yang menarik untuk kita pandang, sisi hadis dengan sisi yang berbeza, menggunakan realiti yang berbeza, golongan berbeza, supaya kita mendapat fik OKU yang lebih meluas dan lebih mendalami. Terima kasih abang. InsyaAllah saya pun berharap Yayasan Mawaddah satu hari nanti kita boleh buat satu collaboration dengan OKU. Boleh kan? Kita boleh support bukan dari sudut charity saja, tetapi apa peluang-peluang yang kita boleh berikan pada mereka, joran-joran yang kita sediakan, supaya kita boleh dapat macam-macam perkara. Lulus tanpa bahas. InsyaAllah. Okay, terima kasih Abang Rosli. InsyaAllah. Terima kasih. Dapatkan segera Masyarakat Cantik. Saya pun tak sabar-sabar nak baca. InsyaAllah ada banyak keperluan dan juga ilmu yang kita dapat di sana. Mana buku? Buku mana? Sekarang mana zaman-zaman fizikal? Sekarang tengok je kat sini, nampak? Tak kat sini, kat sini. Adalah kat sini. Tengok, link semua tersedia kat sini. Okay? Terima kasih kerana mendengarkan kami. Jumpa lagi dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Yayasan Mawaddah dan Langkah Studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang.